Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Fala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang dirahmati pengurusi dan juga ahli-jawatan kuasa surau yang bahagia Tuan Imam, tabilan muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bertemu pada malam ini sebelum kedatangan bulan Ramadan. Sedikit pencerahan nanti berkaitan tentang kedudukan saf dalam solat. Dan saya akan buat kesimpulan. Kita guna whiteboard, tuan-tuan, ya. Kita guna whiteboard. Jadi bila kita solat ni, tuan-tuan, nampak kat situ, ya? Okey. Pada sini ni. Okey, bila kita solat ni, tuan-tuan, ya. Ini imam. Ini imam. Okey. Ini makmum lelaki. Ini makmum lelaki. Okey, di mana makmum perempuan nak duduk? Sebelum ambil sikit-sikit lah, nanti dia makin payah sikit lah. Di mana makmum perempuan nak duduk? Ini suami, ini anak lelaki. Isteri duduk di mana? Isteri duduk di mana? Belakang? Sini? 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 Okey, sini, ya. Ada sini, ni tak? Bukan sini? Sini? Jadi, ada kata yang sini. Okay. Ada kata sini. Ada tak kata sini? Belakang? Sebelah kanan? Ada? Oh, ada 3 pandangan. Ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat, tuan-tuan. Yang afdalnya di sini. Yang afdalnya di belakang makmum lelaki, bukan di belakang imam. Di belakang makmum lelaki. Anak sini lah. Kalau soalan, kalau 2 individu, dia duduk sini, mana belakang? Sebab itu peraturan sah. Ini peraturan, tuan-tuan. Jadi, bila kita sembahyang tarawih, macam kalau kita tak payah pergi surau orang lain, surau ni lah. Makmum wanita, situ je. Atau dia ambil satu tu. Dia akan habis. Okey, ada tengah masjid, ya. Okey, baru kita buat. Manalah bulan Ramadan ni AJK masjid dan surau dia pening sikit. Masalah kedudukan makmum. Okey, dia yang paling afdal, sini lelaki, sini perempuan. Ini paling cantik. Ini paling afdal. Ini paling afdal lah. Ini kedudukan macam ni. Tapi zaman sekarang ni dia bagi 2. Dia bagi. Macam surah ni bagi 2 ni. Dia bagi 2. Bila bagi 2, makmum perempuan duduk sini. Kebanyakan ada makmum lelaki duduk sini. Bila sembahyang. Makmum perempuan sini, lelaki sini. Kalau mengikut pandangan mazhab Syafi'i, makruh. Sebab menyalahi peraturan sah. Banyak masjid ni, tuan-tuan. Banyak berlaku macam ni. Banyak berlaku masjid kedudukan macam ni. Ni dia panggil peraturan sah dulu. Belum bincang lagi bangun semayang dalam bangunan masjid, semayang dalam bangunan surau. Lepas ni kita jelas. Sudah kata nak buat kat situ tu, kita jelas nanti. Tu nak buat kat situ nanti. Okey, ini banyak berlaku. Kenapa, tuan-tuan? Sebab memandangkan keadaan masjid kita hari ni sempit. Jadi susah nak buat, ya. Jadi kalau ikut peraturan lelaki tak boleh duduk sini lah, sebab dah ada jemaah wanita. Tapi tak ada masalah lah kalau dalam keadaan terdesak, tak ada masalah. Itu permasalahannya. Okey. Kita cerita bangunan masjid dulu. Jangan cerita bangunan surau Sabirin. Masjid Al-Damai dulu.
Bila masjid, imam kat sini. Imam. Makmum kat sini. Ini makmum ni. Ini makmum. Dia ada koridor sini. Betul kan? Okey. Itu dekat sini. Ada pintu kat sini. Okey. Imam, makmum sini. Ada 2 baris. Sini kosong. Makmum duduk sini 2 orang. Boleh tak semayang? Sini kosong ni. Tak ada makmum. Tak ada makmum. Tak ada makmum. 2 orang kat sini. Dia 2 orang je. Okey tak okey? Sah tak tidak sah solat dia? Sah. Haji Yusuf kata untuk sah. Satu, 2, 3, 4 baris. 5, 6, 7, 8, 9 kosong. Makmum 2 orang ni malas. Semuanya sini lah. Ujung seronok ni. Dia tak nak pergi depan ni. Dia duduk dekat. Tuan-tuan tak apalah masjid ala ramai. Okey. Masjid UPN tu. Nak pergi masjid UPN. Masjid UPN hujung tu tuan-tuan. Kalau masuk terpilih komat, baik kita duduk kat pintu utama. Hukumnya sah. Salat tetap sah. Tapi tak afdal. Sebab menyalahi peraturan sah. Sah tak ada di sini. Tak afdal lah. Itu je. Salat tetap sah. Tak? Dapat pahala berjemaah. Tetap sah dan dapat pahala berjemaah. Sebab apa? Sebab dia tahu pergerakan imam dan makmum. Ya. Okey. Bagaimana pula makmum yang sini dah faham dia nak pergi slow nanti. Bagaimana pula makmum yang semayang kat sini? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh? Kalau imam datang, macam mana makmum nak pergi? Mesti membelakangi kiblat tak ada pintu maka dia terpaksa undur pergi jadi imam. Maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Sebab apa boleh? Sebab nama dia masjid. Nanti saya akan buat kesimpulan. Apabila nama saja masjid, mana-mana tempat semua boleh sembahyang. Alih atas pun boleh, bawah pun boleh. Atas tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, semua boleh. Namanya masjid. Tak ada masalah. Sembahyang mana-mana pun boleh. Faham itu Okey Kita pendekkan sikit bangunan. Ini pakai mutu. Pakai mutu. Ini jalan. Ini bangunan masjid. Bulan Ramadan, IJK kata, kosong tak parking, kita semaya terawih. Sini tak ada. Jalan. Boleh ke tak boleh? Bangunan masjid dan bukan masjid. Ini bukan bangunan masjid. Bangunan masjid ni Ini bukan bangunan masjid ni. Parking kereta. Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh ke tak boleh? Jadi sekarang ni bukan isi penuh tak penuh. Itu sah ke tak sah? Sah. Ni tak ada apa ni. Boleh nampak? Okey. Nak solat boleh. Syarat dia pertama, jarak bangunan masjid dengan makmum yang terakhir tidak lebih 300 hasta. Jarak bangunan masjid, bukan makmum yang terakhir. Bangunan, ini bangunan dengan makmum kat sini 300 hasta. Kalau 300 hasta, 300 kaki. Itu je syarat pertama. Syarat kedua, makmum dapat melihat perjalanan imam. Itu je 2 syarat. Selesai masalah. Selesai masalah. Okey? Malu kita ambil ringkas je tuan-tuan. Okey, kita ambil yang masalah yang ketusnya wanita.
Lepas ni baru saya pergi cerita surah Sabir ni. Dia kronologis lah. Kalau dalam kitab dia tu. Okey, ini kita bagi dua. Ini laki, ini perempuan. Okay? Kalau mengikut peraturan sah, ini sah ni. Ini dia pukul kat sini. Dia pukul sikit. Dia tak tutup. Dia tutup sekat ni, sekat ni. Kalau mengikut peraturan sah, makmum wanita duduk di sini seorang. Seorang dia di sini. Maka makmum perempuan yang lain semua duduk sini. Ada tak buat macam tu? Kenapa tak buat macam tu? Siapa nak duduk seorang-seorang kat situ? Takut. Tu, nak duduk situ seorang. Yang lain semua ke belakang. Kenapa dia duduk seorang sini? Kenapa tuan-tuan? Ini imam dua. Makmum kat sini sebab sini tertutup kan? Sini tertutup, buka sini. Makmum akan tengok sini. Ini tengok kat sini. Itu kalau mengikut peraturan sah. Tuan-tuan. Itu mengikut peraturan sah. Tapi zaman sekarang ni tak ada seorang pun kat situ. Semua satu jalan saja. Okay? Sama juga tuan-tuan, saya buat soalan. Bila kita semayang soalan kan? Semayang tak? Ini soalan. Mari ke bila? 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 Tidak. Ini jaga ilmu ni. Orang ini susah. Bila di sini. Okey, sekarang ni saya Ismail berjumpa ni boleh. Saya wangi, saya nak duduk di mana? Saya ikut. Ikut dua. Saya kata duduk di mana? Pakai imam. Saya pakai imam. Ni. Okey. Tak boleh tinggi dalam satu meter ni. Kita tak payah tinggi jawab. Kita kata dalam keadaan mereka yang menjaga tu sebab kalau mengikut yang paling afdal, saya kena mari duduk sini. Saya duduk sini. Saya duduk sini. Jadi macam mana tuan-tuan? Itu. Itu yang paling afdal. Apa ini afdal? Aku tak gerak, mahu keluar imam kau gerak. Kalau imam dah lagi dah lepas. Sampai sekarang tak buat itu. Sampai sekarang ni, ada manusia ke imam, aku yang di sebelah kanan saja lain. Betul? Kalau menunggu. Itu yang paling afdal. Tapi orang tak buat. Sebab apa tak? Makmum tak tahu. Makmum tak? Imam pun tak tahu. Makmum pun tak tahu. Itu hak paling afdal. Habis cerita. Tutupkan surau. Bangunan masjid. Bangunan surau. Ini menjadi masalah bangunan surau ni. Bangunan surau. Tuan-tuan. Pintu duduk sini. Ni pintu duduk sini. Bila pintu kat sini, bila nak sembahyang, ini ada lagi boleh buat sah sebenarnya. Betul kan? Maka kalau seorang tak boleh solat sini. Dia kena solat di sini. Sini boleh. Sini boleh. Di sini tak boleh, di sini tak boleh. Sebab apa? Bila imam batal, dia terpaksa undur ke belakang untuk menggantikan imam. Mana dia telah membelakangi kiblat, maka batal sembahyang. Tak boleh. Itu fikiran kita. Ulama dia fikir jauh. Sebab
makmum akan undur ke belakang untuk datang ke dalam, maka dia telah membelakangi kiblat batal. Itu surau. Hari ini surau buat macam tu tuan-tuan. Ini jawapan kalau kita tanya zaman arwah Datuk Asyik Yahya. Ya, tenang. Kalau tanya dia, ini jawapannya. Kalau tanya soal lagi, dia masih hidup. Datuk Saleh Haji Ahmad. Itu untuk guru saya. Saya belajar dengan dia bab guru kasar. Buku dia, saya belajar ni. Dia lukis, saya faham. Maka, situ boleh. Sebab itu ada. Ini tak boleh. Kalau nak dia buat sini, kena buka pintu tu. Buat satu berikut. Tuan. Kalau tetap pernah pergi satu masjid Ibnu Sina, Titi Wangsa. Masjid tu dulu nama dia Surau Ibnu Sina. Maka dia dapat surau jemaah, dia buka pintu ni. Dua. Maka boleh sembahyang kat sini. Maka dia naik tanah masjid Ibnu Sina, dia pun gerai balik. Buka-buka sampai sudah. Habis jawapan dia. Besar je ni. Faham ni? Boleh? Kenapa surau tak boleh? Itu soalan orang tanya tu. Tu tuan-tuan tanya soalan tu. Yang tu susah nak jawab tu. Kenapa masjid boleh, surau tak boleh? Jadi, saya pun buat kesimpulan pada malam ni. Kalau kita lebih bicara tajuk lain, tajuk ni dulu. Maka kesimpulannya, saya dah bagi tahu kau Imam Ustaz Afi tadi. Tuan-tuan, buat satu gambar aja, lukis. Buat satu surat rasmi, hantar pejabat mufti. Yang mufti wilayah jawab. Maka bila mufti jawab, Ustaz mari banyak mana pun, ni mufti jawab dah ni. Selesai masalah. Tuan-tuan, isu surau Jumaat mendirikan tahiyul masjid. Kalau tuan-tuan banyak tanya Ustaz, semua boleh. Hal itu jawab mufti kata boleh. Tuan-tuan tanya Ustaz, mana boleh surau Jumaat solat tahiyul masjid? Yang boleh solat tahiyul masjid adalah masjid saja. Surau Jumaat diberikan sementara Jumaat, bukan masjid, surau. Tak boleh buat tahiyul masjid. Tanya Ustaz ni, boleh. Mari tanya Ustaz ni, tak boleh. Ustaz ni tak boleh. Boleh pula. Peminta Umar satu ni Ustaz. Dua Ustaz. Tak boleh Ustaz. Dua kata boleh. Dua kata boleh. Hati sekali. Tanyalah mufti. Jawab mufti sebelum ni, Datuk Zul. Kok dia jawab boleh? Mensyarah Yusuf. Bagi hujung. Terbatu kertas paper tak setuju dengan pandangan Datuk Zul. Mana boleh? Saya baca detail. Siapa memberi takrif, apa masuk masjid, apa masuk surau, apa masuk musalla. Siap ramai semua. Beberapa Profesor Mania batal keputusan mufti. Tapi dia bagi hujah lah, kita tak boleh. Jadi saya bagi pandangan saya dalam bab nak buat solat situ, maka tanyalah mufti. Jangan tanya Ustaz. Kan? Kalau tanya saya jelas tadi. Sebab macam juga kes mahkamah, kes penceraian. Bila kes penceraian, jangan tanya Ustaz. Kena bawa ke mahkamah. Sebab mahkamah akan melihat keputusan berdasarkan beberapa pandangan mazhab lain. Sekarang ni mufti wilayah jangan main-main pakar usul fiqh tu. Mungkin dia boleh tengok dalam keadaan ketika ini rosak, maka dia membenarkan. Apa sebab dia membenarkan? Kita pegang jawapannya. Selamat tuan-tuan. Siapa kata mufti? Kalau kita nak rock lagi mufti, siapa mufti tu? Bukan calon-calon orang nak boleh tu tuan-tuan. Pakar usul fiqh. Kalau kita kata ketua jabatan usul fiqh Universiti Melayu hari ini dia tu. Kalau orang bijak usul fiqh ni memang orang bijak fiqh tuan-tuan. Sebab nak buat keputusan hukum ni mesti kena pakar usul fiqh. Macam juga kalau kita nak mengaji kelas tafsir, kena orang tu pandai
ilmu mantik, baru tak ilmu tafsir dia. Kalau dia tak pandai ilmu, dia belajar dia mari tafsir, kita pun boleh. Dia kena ada ilmu mantik dan ilmu balaghah. Itu nak tafsir. Fiqh dia mesti ada dua kaedah, al-qawaid fiqhiyah dan juga ada kaedah satu lagi usul fiqh. Sebab tu zaman saya ngaji dulu sebelum nak pergi fiqh tu belajar usul fiqh dulu. Jadi kalau ikut asasnya macam itulah tuan-tuan. Asasnya tak boleh. Banyak surah semaya sini ya tuan-tuan hari ni. Semaya Jumaat. Beberapa surah semua di sini. Majoriti. Kita pun tengok yalah dah nak semaya Jumaat. Saya takut kita bagi taklif mufti kata boleh. Baik itu saya kata kalau ikut hukum mazhab Syafi'i tak boleh. Jadi untuk pendapat sebab tu kalau tuan-tuan mari tanya A kata tak boleh. Kalau tanya B tak boleh. Hanya kata kenapa masjid boleh, kenapa surat tak boleh? Tak sah sembahyang berjemaah. Tak sah tuan-tuan. Kalau jemaah lagi tak sah. Kalau sembahyang lain sah tapi tak dapat pahala berjemaah, okey lagi. Sebab dia tak wajib berjemaah sembahyang 5 waktu. Sembahyang jemaah wajib berjemaah. Jadi untuk lebih selamat, tidak ragu-ragu pendapat orang ini, maka buat amalan, tanyalah mufti, lagi selamat. Antaranya tuan-tuan, penceramah Musturawi, Ustaz Syed Syahridan tu, ketua penolong pengarah penyelidikan jabat mufti. Boleh tanya dia terus. Kalau tak disurat pun, tuan-tuan ambil gambar itu, ambil gambar cadangan. Boleh atau tidak Ustaz kami cadang untuk solat tarawih dan solat Jumaat di situ. Dan kami akan pasang kemo. Mohon pandangan. Buat gambar aja lah, ambil gambar, biar tengok. Bila dia jawab, boleh kan? Dia jawab boleh. Dengan hujah sikit, ambil yang tu bukan siapa sudah. Sebab bila dia cakap tu, wakil mufti tu. Sebab ada seorang ustaz. Saya simpan video dia. Contoh, kerajaan memenangkan sembahyang jemaah sebelum ini 40 orang sahaja. Tiba-tiba mari seorang jadi 41. Maka yang 41 tu tak sah sembahyang jemaah. Dalam TV3 tuan-tuan jangan main. Dalam TV3 saya tengok TV3 tu. Kejut saya. Atau video tu saya simpan sebagai bukti. Maka saya hantar video tu ke jabat mufti. Mufti kata hukumnya sah. Apabila dikatakan agama dan semua negeri supaya didirikan sebanyak 10 orang berikutnya, kemudian kita datang menjelang untuk ke-10 orang, maka yang ke-10 itu tidak sah. Seperti itu saya katakan kepada para semua di hari itu ada kebaikan. Tak sah tuan-tuan. Dalam TV cikgu ni. TV cikgu. Ada TV3 dia memang jangan TV3 tak sah tu. Jadi saya umpam hantar ke kawan saya di tim Jabatan Mufti. Dia pun bincang dengan Mufti. Mufti kata sah. Cuma dia bagi berdosa saja sebab tingkat arahan Uli Amri. Uli Amri kata 40, kita 41 dosa je lah. Surat pada juga dulu tu. Ya. Awak kata apa kan? Itulah tuan-tuan. Jadi jawapan bukan saya tak nak jawab. Saya dah jawab. Kalau mengikut pandangan mazhab lain boleh tuan-tuan. Pandangan Hanafi boleh, Hambali boleh, Maliki boleh. Masalah boleh pakat tu mazhab lain tiga ini. Tapi kalau macam mahkamah, kalau kes perceraian, mahkamah dia akan tengok. Kadang-kadang jawapan dia bergantung mazhab juga. Boleh dia bagi keputusan. Orang tak pertikah jawapan mahkamah. Kalau mufti bagi keputusan, orang tak pertikah dah. Tamu-tamu yang duduk hari ini, Sahibus Samahah, Datuk Dr.
tu Luqman Abdullah. Ayah dia ni tok guru pondok hebat di Kelantan. Yang memang mai tok guru lagi lah pondok ni. Tu bakal mufti Kelantan kali ikut tu. Ni. Dr. Luqman tu. Memang orang hebat tuan-tuan. Jadi untuk lebih selamat saya ada wakil daripada EJK. Kalau tanya Ustaz Syed Syaridan pun tak apa. Kalau dia kata buat surat sikit, buat langkaran. Jadi mufti jawab, hukum jawapan dia, boleh buat pasal kamu terus. Sebab awal kita nanti dia akan banyak tanya, tuan-tuan. Pasal dia tanya ustaz tu, dia tanya ustaz ni, dia tanya ustaz tu, pening tuan-tuan PJK surau nanti. Lebih selamat bila banyak-banyak orang tanya, inilah jawapan mufti. Tapi kalau nak semaya di bawah, tu memang tak boleh lah. Tak boleh. Sama kita pergi Mekah. Di Mekah tuan-tuan. Semaya kat hotel tu. Apa hotel? Tak boleh. Jangan tiru pokok Arab Saudi. Kita nak tiru Arab Saudi supaya tak boleh tiru Arab Saudi. Kita kena semaya dekat propi bawah hotel bersama dengan Masjidil Haram. Memang dekat tingkat 1 speaker tu imam live tu. Tapi hukumnya tak sah. Harap sah lah. Kita tak boleh. Harap jahil. Walaupun jubah pun. Sultan semaya di istana tu. Buka pintu terus malam apa kan. Imam kat kau. Bawah Kaabah. Ikut. Mana ada ikut kita pun ikut juga. Tidak tuan-tuan. Jadi itu pun. Okey, ada persoalan tuan-tuan. Buka pintu lah. Kita buka pintu satu tak apa dah. Sebab kita buka pintu. Sebaiknya kita buka pintu. Tak buka pun tak apa. Jangan kunci je. Tak ada masalah. Aku bagi ragu, ukur. Kalau segi ukur tak ada sebab dia ada tingkat nampak. Tak ada masalah. Boleh. Tak buka pun boleh, buka pun boleh. Tapi jangan di lock ke cukup. Kotak kunci pintu tu, tu tak boleh lah. Memang tak lock kan. Maksud dia buka, tutup, itu tak ada masalah. Hak situ sesat masalah. Hak tak masalahnya di situ tu. Bawah tu. Itu masalah. Macam kalau surah Al-Falah pada Tasik Selatan, dia ada buka pintu kecil kat bawah tepi. Dia buat. Sebab nak semaya dekat kaki 5 sebelah tu. Kalau surah Al-Falah kat rumah saya tu, dia ada koridor sini, dia buka pintu ni, dia pecah sikit dan dia buat itu. Dia rugi tu, dia dah pecah situ, cantik tak payah nak. Bulan Ramadan je, habis Ramadan tak ada apa tu. Okay. Tapi bagi pandangan saya, tanyalah mufti. Bukan saya tak nak jawab. Nanti kita jawab macam ni, mari seorang ustaz. Boleh. Pening. Tanya ustaz ni, tak boleh. Sudah. Jadi tuan-tuan pun EJK pun jadi pening. Jadi sebab itulah saya suka dalam bab ni, tanyalah mufti. Macam tuan-tuan solat atas kursi. Tak habis-habis. Okey, sekarang ni keputusan dah keluar, surah jemaah boleh salat di masjid. Dulu ustaz tu jawab pun, kalau Allah Ta'ala bagi, semaya je lah. Tak betul. Yang sekarang ni dah ada jawapan mufti wilayah memberi keputusan dan ucapan tu keluar daripada Ustaz Syed Syaridan sendiri, surah jemaah boleh salat di masjid. Selesai masalah, tak payah bah. Kalau dia tanya saya, jawapan mufti dah keluar, boleh. Boleh lah tuan-tuan. Kalau ikut hukum tak boleh. Sebab tu saya kata tak boleh, hukum asal pun tak boleh. Lepas tu kalau tanya hak jenis berpegang mazhab Syafi'i betul-betul, memang tak boleh lah. Hak ni pun tak boleh, salat di masjid tak boleh. Tapi sebab jamak mufti ni, dia melihat rukhsah ada lagi benda-benda dan tidak membatalkan ibadat. Dia tengok hujah. Adalah hujah-hujah yang dia bawa, dalil-dalil yang mantap, maka dia pakar pendapat dibenarkan.
Jadi sebab tu ambil keputusan hanya mufti lah, lebih selamat. Okay. Yang sah tu semua dah faham kan. Segi peraturan sah. Okay. Ada persoalan lagi. Yang jarak kan. Katalah satu orang batal yang mesti keluar kan. Ada orang kanan atau ada masalah. Nak ganti boleh, tak ganti pun tak apa. Tak ada masalah. Sebab kita dalam tempoh rukhsah. Dia masalah, tak ada masalah tuan-tuan. So rapat tak rapat, tak ada isu. Kalau kata rapat tak rapat, ada isu tu, ada dia tu. Tak rapat juga kan. Orang Melayu kita disebut putus sah. Sebenarnya tak ada istilah putus sah. Kalau putus sah mesti ada hukum tu. Hak saya tak tahulah. Putus sah ni tak sah sebenarnya. Ada. Yang bila afdal menyata afdal je. Kurang pahala dengan sedikit. Banyak pahala itu je. Cuma lah ni. Sebab dalam keadaan tertentu. Itu tak apalah. Sebab dah ada al-musaqqah. Kan? Lah ni pun orang dia tanya. Kata semaya jemaah. Kita ni bawah kategori musaqqah lagi ke? Kau wajib dah semaya jemaah. Tak lama lagi orang kita duduk kedai kopi ketika waktu jemaah. Saya tak wajib. Sebab masjid tak cukup. Kan? Orang Selangor berapa lama tak semaya jemaah? Pergi ke mari ke KL. Orang pinggir Putra, orang hospital, Seri Kembangan, Serdar, semua pergi masjid Putra. Kalau ni pokok dia tak boleh masuk Putrajaya. Nak RM10,000 dia. Sebab dia PKP, kita pi. Tak boleh masuk. Jadi tak ada masalah sebab tu. Nak ganti pun boleh. Tak ganti pun tak ada masalah. Kau kita pun dah jarak sah ni. Tak ada je masalah. Tak ganti pun tak apa. Tapi kalau imam datang, lapor pergi lah. Kau jauh. Tapi setakat ni tak ada lagi berbatang kan. Tak ada masalah. Ada lagi, saya ambil sikit sempat lagi ni. Kalau tak ada, saya ambil dah. Perkara yang seterusnya, saya siapa ada pergi kuliah subuh, saya ada damai minggu lepas. Ada pergi, tu saya pergi. Saya ambil ringkas. Sekarang ni banyak sangat isu tentang isu tentang menerima berita kematian. Bila kita menerima berita kematian, kita suka hantar dalam grup surah Fatihah. Betul kan? Lalu ni siap tulis dah. Sudah dibaca. Dulu tak dibaca. Sekarang ni sudah dibaca. Takut lepas ni hak ketiga. Kawan saya sedap dia tulis dalam Facebook dia. Bukan sudah dibaca biasa. Dengan terjemah siap sudah dibaca. Orang kita ni tuan-tuan. Jadi kita ambil keputusan. Apabila kita terima berita kematian, yang pertama istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Afdal bilisan, bercakap. Tapi kalau kita duduk dalam masyarakat, dalam grup, hantarlah kalimah itu dulu. Itu yang pertama, ringkas. Mudah je. Yang kedua, terima berita kematian. Yang kedua, mendoakan kepada si mati. Allahumma fillahu warhamhu. Cukup. Kalau nak tambah lagi, boleh. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunilah si mati ini. Tinggikanlah darjatnya bersama dengan para anbiya. Ya Allah, ya Tuhanku, gantikanlah waris yang sedia ada. Mana kalau ayah dia mati, warislah sebagai pengganti. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunilah kami dan dia. Lapar kuburnya, terangilah kuburnya. Itu panjang sikit doa. Yang penting, terima berita kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, doa untuk si mati. Bukan baca hantar surah Fatihah. Nanti kita tak iklan. Duka cita dimalukan bahawa bapa saudara saya baru meninggal dunia jam sekian. Marilah sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan jenazah ini ditempatkan dan diampunkan dosa dan mendapat rahmat oleh Allah Ta'ala. Tukar. Jangan mari sama-sama kita menghadiahkan pahala si mati ini membaca suratul Fatihah. Hanya macam tu. Bukan ayat, marilah sama-sama kita doa. Sebab ulama setuju doa satu
sampai pada si mati. Doa atau tak doa? Itu yang kedua. Yang ketiga, ucapan takziah, bukan salam takziah. Orang kita ni salam takziah. Dia kena ucapan takziah. Apa maksud takziah? Takziah bermaksud menghiburkan keluarga si mati. Jadi kita kena cari ayat untuk kita hiburkan dia. Yang kedua, harapkan supaya dia bersabar dan dijanjikan pahala yang besar. Yang ketiga, mendoakan kepada si mati. Sebab tu disebut dalam kitab, antaranya dia panggil lapas ucapan takziah, iaitu semoga Allah Ta'ala memberikan kesabaran kepada Tuhan dan diberikan pahala yang begitu banyak, dan juga diampunkan si mati ini dan digantikan yang lebih baik untuk keluarga kamu. Itu ucapan takziah, bukan salam takziah. Kena ada isi dia, tuan-tuan. Isi ucapan tu kena ada. Bukan jumpa keluarga si mati salam takziah ya puan. Jangan. Keluarkan benda yang saya sebut tadi. Ada dalam kitab, memang ada. Dengan saya memang ada poin itulah, tuan-tuan. Tu contoh. Jadi saya tengok banyak sangat dalam grup macam tu. Tu terpaksa cari jawapan tu. Kita nak ubah sedikit lah, supaya bertepatan dengan sunnah Nabi. Sama juga dalam bab kita mandi. Orang mandi wajib ni, tuan-tuan, dia ada 3 cara mandi. Satu harus, satu sunat, satu sunnah. Mandi wajib. Dia mandi wajib tapi bawa harus. Dia mandi wajib tapi kategori sunat. Jadi sunat. Mandi wajib tapi cara Nabi, sunnah Nabi. Macam mana harus? Pergi kepala baik, mandi. Siap mandi. Lak. Ambil baju, semaya subuh, pergi kerja. Itu dia panggil mandi wajib yang harus. Untuk pun tak ambil. Kira akad hadas kecil secara otomatik apabila kita mengangkat hadas besar, hadas kecil terangkat terus. Itu kategori harus. Kategori sunat, mandi siap, baru ambil wudu. Itu dia bawa kategori sunat. Sebab tu orang mandi mayat, tata tengok, mandi dulu, akhir sekali baru ambil wudu pada si mati. Itu cara sunat. Cara sunat Nabi, mati, bersih dulu kekotoran, tak mandi lagi, bersih dulu. Najis semua, baru dah ambil wudu, baru mandi. Sama juga mandi mayat. Saya bila mandi mayat, bersih semua najis, ambil wudu pada si mati, baru saya mandi. Itu sunnah Nabi. Bagi laluan azan sikit. Ada soalan jawab, boleh kita jawab kalau mampu.
Jadi itu, terima berita kematian, istirja dia panggil, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, doa untuk si mati. Dan yang ketiga, kita mengucapkan takziah. Fadilah dia besar, tuan-tuan, mengucap takziah ni. Orang yang ditimpa musibah. Sesiapa yang mengucapkan takziah kepada orang yang ditimpa musibah akan dipakaikan pakaian yang kemuliaan di hari kiamat nanti. Jadi benda tu ada susunan tu, dia ada. Ucapan itu cuma saya bagi secara ringkas sebab kita tak sempat nak bentan. Ada masa yang tak cukup. Cuma kita ambil peraturan macam tu lah. Lepas tu tuan-tuan sekalian, bila kita dalam bab jenazah saya nak ambil, dia ketika inilah, mungkin doktor pun tahu kan, kalau mati dibawa ke hospital Selayar 36 jam, sehari lebih lah nak tahu result COVID hospital Selayar lah. Kalau HKL 3 jam kan, 3 jam. HUKM pun 3 jam lah. Sebab saya pernah hadapi 2 kes anggota polis meninggal, dua-duanya di hospital Selayar, mengambil masa sehari lebih lah. Sehari lebih baru dapat result. Mati pagi Rabu, petang Khamis baru ambil jenazah. Mampu tuan-tuan sekalian. Tak apa, sebab kita kena berhati-hati. Kalau tidak, kita pergi mandi dengan kita pun demam. Kita mandi, lepas tu kita pergi mengajar rata. Tu susah tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan sekalian, kita ni untuk orang mati ni, sebab tu saya kata kita berdoa untuk orang mati banyak tempat, tuan-tuan. Pertama ketika terima berita kematian, yang kedua ketika ziarah orang mati. Lepas tu tuan-tuan selalu dengar, bila kita ziarah orang mati, lepas kita sembahyang jenazah kan, apa orang cakap? Katakan jenazah ni baik. Sebab apa tuan-tuan kena kata macam tu? Sebab kata para ulama berdasarkan perbuatan Nabi, bila mana kita menziarahi kematian, hendaklah kamu berkata yang baik-baik saja. Kenapa? Sebab mereka akan mengaminkan doa apa yang kita tak berkata-kata ketika ziarah orang mati. Sebab tu kita katakan jenazah ni baik-baik, sebab mereka akan aminkan apa yang kita kata tu. Pertama ketika berita mati doa, ketika ziarah orang mati berdoa juga, ketika dalam solat jenazah pun kita doa. Tuan-tuan, kenapa kita solat jenazah? Doa lagi. Kenapa kita solat jenazah? Jadi bila kita tahu solat jenazah, barulah kita nak buat. Siapa mati? Tak kena, tak payah solat lah. Ya. Tapi kalau kita tahu, solat jenazah ni kena ni, sebab kita tahu betul. Pertama, solat jenazah ni, pertama kita nak pahala. Kita sendiri nak pahala. Sebab apa? Pahala solat jenazah ni, pahalanya menyamai sebesar pahala bukit yang besar atau gunung yang besar, pahala kita. Jadi, kalau kita sembahyang jenazah dapat pahala ni, bukit yang besar pahala. Jomlah kita pergi. Semangat kan? Sebab kita nak pahala. Yang kedua, kita nak tolong orang nanti. Jom kita pergilah, kita pakat tolong lah kan. Sebab apa kata Nabi, sesiapa yang jenazah itu apabila disolat oleh 100 orang, yang mana 100 tu minta syafaat kepada jenazah itu, maka tak akan dia akan dapat syafaat tersebut. Jadi bila kita fikir macam tu, sahabat kita meninggal, kalau tak COVID lah kan, kita pakat. Tapi Jawi tak bagi kan, 100 tak bagi. Berapa SOP? 50. Buat senyap-senyap kat 100. Begitulah tuan-tuan kan. Pandai-pandai kan. Apa hukum mengulangi salat jenazah? Salat jenazah tidak sunat diulangi bagi mereka yang telah solat. Yang belum solat boleh. Yang belum solat boleh. Kita dah solat, solat lagi dah banyak pahala sikit. Solat lagi tak boleh, dia tak sunat. Orang yang tak solat tu boleh. Boleh lah kalau dah tempat yang sempit kan. Kita buatlah. Boleh.
pahala. Waktu bila ada orang mati ni kita pun seronok tuan-tuan. Waktu saya kalau ada polis mati kan seronok urus jenazah. Tak rasa lah, pukul 1 pagi, 2 pagi, telefon kita pergi mandi. Sebab pertama, mandi mayat akan diampunkan dosa selama sebanyak 40 kali. Kalau 4 jenazah 190 kan? Satu jenazah 40. Banyak tu. Kita pergi mandi kan? Siapa mandi mayat, tak kita air orang mati, dapat 40 pengampunan daripada Allah. Siapa yang kapal mayat, dapat pakaian sutra dari syurga. Kapal-kapal mayat ni dapat pakaian sutra. Siapa mayat jenazah, 1 kilo. Siapa hantar jenazah kubur, 1 kilo lagi. Siapa gali kubur, siapa tanam mayat. Gitu. Gali kubur, tanam mayat. Kita tak gali, kita tanam je. Kita pun tak tanam di apa? Di kubur, duduk saja je tu. Tu ambil dah. Peniku tu, tuan. Ibarat pahala hak untuk aku ni paling besar. Apa dia? Seolah-olah kita memberi menumpan rumah kita sampai dia mati. Maka pahala kita akan dapat sampai hari kiamat. Besar kan? Besar pahala tu kerana pergi gali kubur dengan waktu tuan-tuan. Kalau kat Mekah, di Arab Saudi, anda mandi mayat di Malaysia pun, kita nak mandi mayat di Malaysia. Dia tak bagi. Dia akan mandi. Bila kita hantar dia tak ambil. Haram. Saya dah pernah nak mandi mayat adik-beradik kepada Datuk Arusani. Pada tahun saya pergi, tak ingat masa saya pergi bertugas dulu. Jadi, saya nak mandi dia. Haram, tak boleh. Dia tak boleh. Kita pun nak bagi isyak hati. Haram, tak boleh, tuan-tuan. Habis. Sebab dia tahu pahala tu. Hari ni orang buat bisnes man. Itulah ceritanya, tuan-tuan. Dan sebelum akhir ni, tuan-tuan, saya ada urus satu jenazah orang Sabah. Jadi kita kongsilah maklumat ni. Jikalau ada orang Sabah, sahabat tuan-tuan meninggal di Semenanjung dan ni nak bawa balik ke Sabah, boleh maklum pada saya maklum kepada pengurus nanti. Yang mengurus jenazah untuk balik ke Sabah ni adalah free. Tahulah takut perubahan, saya tak tahu, setakat ni free lah. Yang boleh balik, 1 jenazah, yang kedua waris, 2 atau 3 orang balik saja waris. Nak datang balik ke KL, kena bayar sendiri lah. Tak apa lah, boleh buat balik dah. Okey, free pun tak apa dah kan. Akan ditajuk oleh yayasan di Sabah. Tetapi yang mengurus jenazah itu, proses bawa pergi ke airport, dari jenazah dia mengambil, adalah yang duduk di berdepan dengan hospital Tawakal ke? Hospital apa? Dekat Pulau Tapahal tu. Tawakal tu kan ada satu, tahu kan? Hospital Tawakal Jalan Tapahal tu, Pulau Tapahal tu, di depan tu ada stesen minyak, ambil kiri. Ya. Sebelum restoran Yusuf Aslam tu ada apa dia tu? Yang kepunyaan non-Muslim. Syarikat tu telah syarikat di Sabah lantik non-Muslim mengurus jenazah. Okey, walau jenazah Islam kau tak Islam kau nak balik ke Sabah memang free setakat. Kerana dia urus. Dia dah urusnya. Masalah itu bila letak mandi mayat tu, sebelum mandi India 3 orang mandi cocok dekat body si mati. Cocok. Kita pun mandi. Dia pun ambil, dia pun kita kapal-kapal, dia pun letak dalam keranda, dia pun save semua, lepas tu dia pun jatuh ke airport. Airport tak ada apa lah. Tak kisahlah, dia betul ada maklumat kan. Dia bagi kad kepada saya. Kalau Ustaz ada orang Sabah, kat bagi tahulah. Mana yang di Selangor, kau Kedah, kau apa semua, dia buat semua. Dia dilantik lah. Saya pun baru tahu je lah. Belum ni tak tahu. Jadi saya urus tu. Saya pujuk keluarga si mati, jangan balik Sabah lah. Membazir duit ni.
baik, gini. Oh tak apa Ustaz, free. Bila kita pun tahu free, baru dah carilah maklumat free. Lepas tu tengok India 3 orang mari. Ni siapa ni? Ni yang akan urus jenazah tersebut. Macam tu. Kakak nak saya tahu yang bayar ni Datuk Seri. Ni siapa? Dia bayar lah, jasa dia. Kau nak tahu nama? Bekas Ketua Menteri Sabah Syafi'i Afdal. Dia yang saya dia lah. Dia setakat tajak dia lah semua. Jadi tak apalah, penting kita bawa balik jenazah ke Sabah, ya kan? Sarawak tak boleh. Sabah sahaja. Kalau ikut jenazah ni orang Sarawak, tapi isteri suami orang Sabah, pusing bawa balik ke Sabah lah. Balik Sarawak kena bayar, ke Sabah. Tadi suami di Sabah. Tak apalah, maklumat tu kita dapat, kita kongsilah dengan tuan-tuan. Okey, itulah secara kesimpulan bab surau ni rujuk dengan Jabat Mufti. Jabat Mufti bagi keputusan, tuan-tuan tak payah ragu. Kalau kata boleh buat kat situ untuk solat Jumaat, solat tarawih, dipersilakan apabila telah mendapat keputusan Jabat Mufti. Kalau tak berhadiran di kat bawah, ada kata boleh, ada kata tak boleh, tanya juga Jabat Mufti di bawah. Tapi kalau saya memang tak boleh lah. Mufti bukan tak boleh dah, confirm kan tak boleh. Tak payah hanya kan. Sebab kalau tak pernah pergi kampung bandar, madrasah India Muslim di kampung bandar. Kalau kita pergi ada madrasah Muslim, dia semaya imam atas, laki atas, perempuan bawah. Jadi hak bawah tengok tinggi je. Itu lagi kan? Tak apa, sebab dia mazhab lain. Tahulah sok ke tidak, wallahu a'lam. Mazhab juga, takut tak sok berapa dia. Ini main tak buat laporan ke Jawi, dan Jawi tak panggil semok dan sebagainya. Itu pernah berlaku Masjid Jamik Bandaraya. Baru teringat. Kan sebelah sungai tu ada Hong Kong Bank kan. Dulu pokok Hong Kong Bank terus maya jemaah situ ikut imam Masjid Jamik. Maka aduan sampai ke Jawi tanya Mufti tak boleh lah. Jadi orang pun bagi cadangan buat jambatan. Daripada Masjid Jamik ke Hong Kong Bank tu ada jambatan, jadi boleh semaya kat situ semua. Malah ni ke masjid bobot tu. Nak kira mudah terus semaya kat situ. Jadi ada duit tak apa, Jawi mana? Kalau tak ada duit, kita lah kena buat maklumat tu. Hantar ke pihak jauh, terus hantar ke Jabat Mufti lah tuan-tuan. Mudah kira hantar Jabat Mufti. Nanti Jabat Mufti akan bagi keputusan. Kalau tak ada Jabat Mufti, tuan-tuan kontak terus Ustaz Syed Nur Syahid tu. Syed Nur Syahid tu. Dia sudah bertugas di Jabat Mufti sekarang ni sebagai Ketua Penolong Pengarah Penyelidikan. Jadi saya dah tengok dalam FB Mufti, banyak dia jawab-jawab mewakili Mufti tentang hukum hakam. Memang dia bijak tuan-tuan. Itu memang orang power tu. Jadi itulah semua sikit yang boleh saya kongsi pada malam ni. Apa yang baik Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah daripada saya sendiri, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna jannata mal iman. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udiuka dinana wa dunyana wa anfusana wa amwalana kullu shay'in a'taytana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.